Inilah pintu gerbang Al-Quran yang kita rindui. Okay. Okay. Batuk sikit, minta maaf pagi-pagi ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Okay, jangan terkejut hari ni Bang Cik berbaju batik Berbaju batik di Kota Mekah. Bang Cik sebenarnya on the way ke konsulat. Kalau siapa-siapa nak tahu, Bang Cik dalam proses balik ke Malaysia. Jadi hari ni Bancik kena pergi konsulat, bukannya apa pun sebenarnya, sebab Bancik nak gunakan kelebihan apa yang ada di konsulat Jeddah. Bukan semua tempat bukan semua konsulat Malaysia yang berada di dunia ada pencetak pasport. Jadi sebabkan Bancik punya pasport nak mati bulan 5. Lepas tu Bancik rasanya Bancik akan fly bulan 1 atau bulan 12, akhir bulan 12. Dan tak cukup 6 bulan. Dalam proses tak cukup 6 bulan Bancik tak boleh terbang kembali ke Kota Mekah. Ataupun nak pergi mana-mana, kalau tak cukup 6 bulan memang kita tak boleh terbang. Bancik tak tahu kalau Singapura ataupun Thailand itu ada perjanjian lain ataupun 6 bulan juga terpakai. Nanti kalau siapa-siapa yang tahu ataupun komen, boleh komen kat bawah lah kalau siapa-siapa yang tahu law tu. Okay, sekarang ni Bancik berada di tepi highway, sedang beratur di kopi. Kayaknya kopi ni, Ban Cafe ni ada je brand lain banyak. Ni antara RNR yang cukup besar lah di Saudi ataupun di Kota Mekah. RNR sekarang ni model macam ni cuma kalau jemaah singgah tu sebenarnya bukan RNR, tu hanyalah tempat persinggahan. Saya Bancik tak tahu jemaah-jemaah umrah yang zaman sekarang ni dah singgah di RNR yang betul ataupun tidak. Bancik juga nak isi minyak kosong. Tengok kosong, beratur panjang pula tak habis. Pagi-pagi ni kita relax sebab Jeddah pun jam sebenarnya. Kita relax, kita just. Hari ni banyak benda yang Bancik nak tunjuk kepada anda semua, iaitu minyak harga berapa yang terbaru, paling latest, dan juga pintu gerbang Al-Quran yang dirindui, dan juga pintu gerbang Tanah Haram. Dia berbeza berbeza-beza, dan proses untuk membuat pasport itu sendiri. Sebab Bancik hari ni tak ada appointment, tak ada apa-apa dokumen. Bancik hanya bawa pasport, IC, dan ini juga sebenarnya boleh juga untuk jemaah-jemaah, untuk pengetahuan jemaah-jemaah umrah ataupun rakyat Malaysia yang kehilangan pasport, apakah proses dia. Bancik ada pengalaman hilang pasport di Kota Mekah. Jangan kita minta sebab proses dia agak rumit tapi tak ada masalah. Dan itulah kita bertuah kerana sebagai rakyat Malaysia, kita boleh, tak payah ni pasport kekal bukan pasport sementara yang diorang akan print, pasport yang akan berusia 5 tahun. InsyaAllah. Jangan lupa, kalau video ini dirasa bermanfaat ataupun terhibur ataupun dapat melepaskan kerinduan pada anda, jangan lupa kongsi-kongsikan video ini supaya lebih ramai yang dapat mengetahui Bancik ada buat vlogging di Kota Mekah, insya-Allah. Okey, jom bersama-sama, sambil-sambil itu kita beratur Ban Cafe. Kalau Ban Cafe ni yang paling rare lah, yang paling beratur panjang, paling menjadi rebutan, paling orang tak kisah beratur lama. Kalau Starbucks pun kalah. Okey, jom kita bersama-sama. Kita kita tengok harga minyak pula. Okey, kita tengok ni dataran deretan coffee house yang ada, drive thru, tapi yang penuh hanyalah Ban Cafe ataupun Bon Cafe. Ada dua. Okey, sekarang kita nak isi minyak. Berarti isi minyak pula.
inilah kehidupan di Kota Mekah pagi-pagi. Okay, kebiasaannya Bancik akan isi full. Dia tengok harga Harga dia untuk hijau iaitu RON 91 2.19. Itu RON 91 2.19. Adakah 95? Mafi maklum. Kalau tak arba'in. Okey. Arba'at talatin? Okey. Dia sebab tak ada pula signboard dia. Kalau RON 95 2 rial 34 sen. Arba'at talatin. Betul lah. Arba'at talatin halala. Okey. 2 rial 34 sen. Bayangkan harga minyak di Arab Saudi ni rasanya lebih mahal daripada minyak di Kota Mekah. Okey, Bancik biasanya isi full. Bebas tak kali itulah. Kalau Toyota Rush ni jimat sikit lah. Dia punya tank dia kecil, dalam 80 rial sahaja, insya-Allah. Okey. Zaks. Ni juga sebenarnya banyak McDonald ada, tempat baik kita ada, dah baca-baca restoran fast food ada, dan juga local food iaitu Arabia. Ada yang paling penting sebenarnya Al-Baik. Arenar ni ada Al-Baik tapi tak ada drive-thru. Kalau ada drive-thru, Bancik dah rajin lah kot untuk pergi. Sebab pagi-pagi ni sebenarnya boleh je kalau nak pergi kaunter tapi malas. Tapi sebenarnya Al-Baik ni pagi-pagi pun dah ada ayam goreng ni adalah Mekah Chamber. Tempat Mekah Chamber lah, tempat MOH pun kat sini, Ministry Luar Negara ataupun apa entah. Baca pun tak ingat. MOI, bukan MOI, entah. Kalau Wisma Putra dia lebih kurang Menteri Luar ada kat sini. Kalau kita ada urusan apa-apa, kita boleh settle kat sini. Macam surat beranak Eden dengan Khadijah, Bancik perlukan cop terakhir kat sini lah, pengesahan daripada Kementerian Luar Negara. Gitulah cerita dia, sedikit saja Bancik kongsi-kongsikan. Dan jalan ni confirm ramai jemaah umrah dah tertidur sebenarnya. Belum lagi kita keluar pada Tanah Haram. Dia akibat daripada keletihan. Tengoklah padang pasir yang tak begitu luas dekat sini sebab dihalang oleh bukit, bukan yang tak ada sempadan. Dia ada, kalau sebelah-sebelah lain ada yang tiada sempadan. Masa tu kita suka tengok padang pasir. Okey, depan kita ni depan saja sikit sahaja pintu gerbang, iaitu pintu gerbang yang dirindui. Belum lagi kita keluar Tanah Haram jangan salah faham. Pintu gerbang Al-Quran ni belum lagi kita keluar Tanah Haram. Dia ada dalam 1 kilo lagi ataupun dalam 500 meter, ataupun 1 kilo ataupun 2 kilo. Selepas tu barulah kita keluar pada Tanah Haram. Pintu gerbang ni memang agak lama, itu memang dah zaman berzaman, memang menjadi kebanggaan ataupun kerinduan jemaah haji ataupun jemaah umrah yang melalui jalan ni, yang daripada airport Jeddah ke Kota Mekah akan melalui jalan ni, dan juga daripada Kota Mekah ke Jeddah. Kalau daripada Madinah, ini adalah jalan yang berbeza. Bukan jalan ni kalau kita daripada Madinah, kita akan melalui Masjid Aisyah ataupun kawasan Tanaim untuk masuk ke Kota Mekah. Dekat situlah pintu Tanah Haram dia. Just pintu panggil flyover, bukan flyover, jejantas. Jejantas yang ada di Masjid Aisyah tu adalah sempadan Tanah Haram. Dan dekat situ juga ada tanda haram. Dekat sini kita ada, kalau daripada Jeddah, sebenarnya daripada Jeddah ni sebenarnya banyak jalan. Dia ada Hudaibiyah tu pun adalah road Old Jeddah. Kalau dulu-dulu zaman-zaman kapal, kita akan lalui ke Hudaibiyah. Ini bukan zaman-zaman kapal lah, ni zaman-zaman pakai kapal terbang. Dia pakai yang zaman kapal laut, kita menggunakan jalan Hudaibiyah, Old Road Jeddah. Kalau siapa-siapa yang rajin tengok GPS, memang dia akan tulis Old Road Jeddah. Inilah pintu gerbang Al-Quran yang kita rindui. Okey, depan sikit lagi nanti Bancik akan sambung untuk menunjukkan pintu Tanah Haram.
Dan ada peristiwa kalau Eden lalu je kawasan pintu gerbang Tanah Haram yang ada ni special dekat pintu gerbang Tanah Haram Road Jeddah ni. Memang special sebab satu je yang ada, iaitu pintu gerbang yang berbentuk M, iaitu kalau Eden cakap McDonald. Kalau start kali lalu dia mesti akan minta Happy Meal. Itu adalah satu masalah jugalah. Okey, jom. Yalah, dia kira-kira dalam 1 km ke 2 km jugalah. Baru kita jumpa pintu gerbang yang berbentuk M ni, baru kita keluar Tanah Haram, end of Haram boundary. Dan sebelah kanan kita juga ni sebenarnya terletaknya muzium yang cukup famous juga. Jadi kalau siapa-siapa kapal terbang yang lewat lagi ataupun check out pukul 12 ataupun check out lepas Zohor, bolehlah singgah sebentar di sini kalau tiba-tiba kapal terbang. Tapi bas banyak juga sebab ni jadi muzium utama sekarang ni, antara tempat persinggahan kalau pergi ziarah Hudaibiyah. Disebabkan Muzium Haramain ataupun Muzium Dua Kota Suci tak buka lagi selepas Corona. Okey, jom kita sambung perjalanan kita. InsyaAllah Banci akan tunjuk konsulat pula lepas ni. Sebab ni perjalanan ni pun perjalanan padang pasir, semua jemaah pun dah tertidur. Okey. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai di konsulat Malaysia. Kita tengok kat sini ada bendera Malaysia. Banci tak berani tadi ambil kat luar sebab ada askar yang menjaga. Biasalah kat mana-mana konsulat pun askar ada jaga. Dan untuk pengetahuan semua, konsulat Indonesia, konsulat Singapura, konsulat Brunei pun ada berada di kawasan sekitar ni lah. Okay, jom kita masuk ke bahagian konsulat dan immigration. Kita buat kita buat pasport dulu. Lepas tu baru kita sembang-sembang santai, insya-Allah. Okey, Banci tak boleh nak interview sebenarnya pegawai kerajaan. Biasa pegawai kerajaan ni dia ada law dia. Dia tak boleh, kita kena buat surat rasmi lah untuk interview. Jadi Banci selesaikan urusan dulu, nanti Banci akan cerita sedikit lah. Jom kita tengok di dalam ada apa. Okay, Alhamdulillah Banci baru selesai ambil gambar tadi. Kat sini pun tak boleh guna do not use mobile phone ataupun apa. Sebab apa? Banci berpakaian batik. Biasalah kita berurusan dengan kerajaan, kita kena ada dress code. Ni dress code dia. Kita tak boleh pakai singlet, kita tak boleh pakai seluar jean pendek, seluar pendek, dan kita tak boleh pakai slipper dan tak boleh pakai cermin mata. Okey, dekat sini juga ni gambar kita punya Agung dengan Pemaisuri Agung. Ni Jabatan Immigration Malaysia Jeddah. Dekat sini juga kita boleh dapatkan macam-macam info sebenarnya. Banci pun baru tahu sebenarnya. Ini Banci biasa buat lah. Ini birth registration application, father is Malaysian. Tapi sebenarnya kalau kita kalau kita mak Malaysia, bapa orang putih, orang luar bukan Malaysia, kita boleh juga apply sebenarnya. Tapi mother required to present a consular. Dia ada ni memang kita kena itulah, nanti apa panggil dia, akan buat bicara siapa nak jadi netizen mana. Jadi ramai yang bertanya, adakah Eden netizen Saudi ataupun Malaysia? Sebenarnya Eden walaupun lahir dekat sini, Khadijah lahir kat sini, still netizen Malaysia tapi menggunakan borang D. Ni borang B kalau mak Malaysia, tapi ini kena ada proses sebenarnya. Kalau ini automatic citizen Malaysia sebab dia ikut bapa. Yang ni dia ada tapi paling minimum untuk kita register adalah umur 1 tahun ke bawah. Jadi berhati-hati kalau betul-betul kita nak register. Kalau mak dia orang Malaysia, bapa dia orang luar, jadi kita kena register semasa umur dia kecil. Bukan dah besar baru kita nak register. Sebab agak susah kalau mak Malaysia, bapa Saudi. Sebab kebanyakan negara mengikut father, ikut bapa. Okey, jom. Lepas tu application to renounce Malaysia citizenship. Baca tak pasti. Okey lah. Dia macam-macam. Semua dah ada dokumen. Kalau tak faham ataupun kalau tidak
mengetahui kita boleh terus pergi ke kaunter, tak ada orang pun kat sini, InsyaAllah. Dan sebenarnya kalau ada urusan kematian pun, inilah bergunanya konsulat. Ataupun berlakulah apa-apa kepada rakyat Malaysia, kita boleh refer kepada konsulat. Di mana kalau kita pergi ke luar negeri, antara embassy ataupun konsulat. Jangan salah faham dekat Jeddah ni hanyalah konsulat. Embassy Malaysia ada di Riyadh. Dan Riyadh dengan Jeddah kira-kira jarak dia 1700 km. Okey, seperti Bancik cakap tadi, kalaulah report of lost Malaysian passport, kalaulah kita hilang, kalau kita hilang pasport, kita minta jangan hilang lah. Tapi ini yang paling jemaah kadang-kadang yang kerap berlaku, iaitu pasport kehilangan. Kita kena ada borang permohonan, borang suara sidik kehilangan, original and one copy my card. Jadi sebenarnya my card ni amat penting. Ada yang kata my card tak payah bawa. Okey, macam Bancik sendiri, walaupun Bancik ke luar negara, Bancik akan bawa my card. Kita takut kalau macam ni lah, macam kes nak renew pasport, sebab semua menggunakan my card. Okey, original and one copy of my card, original and one copy of ikamah. Kalau ini ikamah lah, kalau macam yang jadi resident di Arab Saudi ataupun yang bekerja di Arab Saudi. Lepas tu original letter, one copy from employee, school confirm your present employee to study. Kalau student, okey, police report ni yang paling penting. Lepas tu kena translate English, sebab bila kita buat police report di Arab Saudi akan bagi dalam bahasa Arab. Jadi bila kita akan guna English language translation, jadi kita kena ada translator, bukan datang ke sini dulu terus. Sebab Consulate General tak buat translate. Kita kena translate silap dan passport size photograph. Lepas tu gambar dia sebanyak 2 keping. Okey. Rasanya pasport Bancik dah siap. Tak sampai 15 minit rasanya. Tak sampai 10 minit. 5 minit je. Okey, alhamdulillah. Bancik nak buat payment jap. Sebab ni pegawai kerajaan, Bancik tak boleh shoot. Biasalah pegawai kerajaan, sebab boleh tak ada masalah Okey, Bancik nak buat payment pun. Sebab tadi berapa bang? 180 riyal. Okey, harga kalau kita renew pasport kat sini 180 riyal. Saudi riyal lah, jangan guna RM. RM tak laku kat sini. Untuk dewasa. Okey, selama berapa tahun bang 5 tahun. 5 tahun juga, sama je lah, sama kalau buat kat Malaysia. Kalau warga emas 90 riyal. Oh, kalau warga emas 90 riyal, kalau kanak-kanak pun 90 riyal. Kanak-kanak bawah berapa tahun bang? 12 tahun. Bawah 12 tahun. Kita kena complete sekarang, sebab kadang-kadang umur 14 tahun pun kita panggil kanak-kanak lagi. Tapi kena betul-betul lah 12 tahun 90 riyal. Okey, jom Bancik nak buat payment, nanti Bancik akan sambung balik insya-Allah. Okay, alhamdulillah, pasport dah siap. Pasport terbalik pasport Malaysia. Rasanya tak sampai 15 minit perjalanan lagi tu. Tadi Bancik tolak dalam pukul 8 suku. Pukul 9 suku pukul 9 dah siap. Sekali dengan perjalanan, bukan tak sekali dengan perjalanan. Okay, Bancik pun jumpa student Madinah yang nak balik bukan sekadar nak kena buat cop pasport je. Nak buat apa-apa tu nak kena sijil sijil. Siapa-siapa kenal ataupun pernah jadi mutawif tak? Ni siapa budak student Madinah memang rata-rata pernah jadi mutawif. Tak sekali, 2 kali. Okey. Sekadar ini sajalah perkongsian Bancik. InsyaAllah semoga bermanfaat pada semua. Kalau siapa-siapa hilang IC, hilang pasport ataupun kematian, semua boleh. Ataupun jadilah apa-apa dekat Saudi ni, sebagai rakyat Malaysia, gunalah konsulat. Mintalah nasihat daripada konsulat Malaysia. Boleh. Sebagai rakyat Malaysia, memang inilah rumah kebal. Sebagai rakyat Malaysia, kalau jadi apa-apa pun kat Saudi ni, berebut datang konsulat cari jalan untuk datang konsulat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa di vlog yang akan datang. Zas General of Malaysia Jeddah dah sampai. Mancik lah.